cerita tentang tabung haji pula ni? Baik, kita baca. MOF serah semula aset tabung haji Anwar. Kuala Lumpur, kerajaan akan menyerahkan semula aset tabung haji yang diletakkan di bawah SPV, Special Purpose Vehicle Kementerian MOF kepada tabung haji, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri juga Menteri Kewangan berkata, keputusan itu dibuat setelah MOF berpuas hati dengan isu pengurusan dan tata kelola yang berbangkit sebelum ini, selain prestasi kewangan tabung haji yang telah memulih, khususnya setelah bergelut isu kepincangan sebelum ini. Okey, bagi yang tak faham cerita tabung haji ni, saya cerita. Tabung haji sewaktu diambil alih oleh Pakatan Harapan tahun 2018, setelah dibuat audit yang betul-betul audit, rupanya ada masalah keuangan. Okey, Akta Tabung Haji mengatakan sekiranya di dalam balance sheet liability itu lebih daripada aset, maka tidak boleh diberikan dividen kepada pendeposit. Now, macam mana aset liability lebih daripada aset? Bermakna terdapat perbelanjaan-perbelanjaan yang sebenar dan hakikatnya tidak berhemah. Tetapi macam mana pula selama ini diberikan juga deposit kepada pendeposit? Rupanya mereka tipu akaun. Mereka telah tipu akaun. Dia ada kaedah, creative accounting ni ada kaedah. Alright, disebabkan ditipu akaun boleh. So bila dikaji semula, rupanya banyak hutang-hutang, aset-aset yang dibeli oleh tabung haji tak pulang modal. Antaranya adalah apa dia tuan-tuan? Hotel Raya di Kuching. Hotel Raya di Kuching. Saya pernah pergi hotel Raya tu. Hotel itu kosong. Tak boleh nak dibuat. 2019 saya pergi. Macam mana saya boleh pergi? Security guard dekat hotel tu kawan saya. So saya boleh masuk. Saya tengok, oh ni hotel dah siap. Tapi tabung haji tak boleh nak jalan sebab tak ada cukup modal untuk nak run the hotel. Hotel dah siap dah. So bila dah take over, masa tu kerajaan berfikir, macam mana kita nak selamatkan tabung haji? Dalam masa yang sama, kita kena bagi deposit ataupun kena bagi dividen kepada pendeposit. Kena bagi dividen. So bila liability lebih daripada aset, hutang lebih daripada aset, so kerajaan kena interfere. The quickest way adalah macam mana? Jual aset. So jual aset kepada siapa? Soalannya jual aset kepada siapa? Akhirnya tabung haji MOF, pada masa itu MOF Lim Guan Eng telah mewujudkan satu SPV, Special Purpose Vehicle Company, satu syarikat di bawah MOF. Syarikat ini yang akan membeli aset-aset tabung. Tambah pula hari ini, semalam lah PAS telah mengatakan 5 jawatan tertinggi tidak akan bertanding. Tidak dipertanding, bukan tidak dipertandingkan, tidak ada perlawanan lah. 5 jawatan tertinggi PAS tidak ada perlawanan. Kemudian Harakah Delhi kata, oh beza di antara tak suruh bertanding, macam contoh dia kata UMNO tak bertanding, kami ni tak ada orang nak bertanding. Kita baca alright. Kita baca. Tak tanding 5 jawatan tertinggi elak pergolakan besar. Keputusan PAS tidak mempertandingkan 5 jawatan tertinggi pada pemilihan parti sepada muktamar adalah satu usaha mengelak pergolakan besar ketika parti itu dalam keadaan kedudukan paling baik sejak ditubuhkan. Penganalisa politik daripada UKM, Profesor Madya Muhammad Taqiyuddin berkata, umumnya dalam mana-mana parti pun ada baik jika tiada sebarang pertandingan jika ia dapat mengelakkan pergolakan lebih besar. Katanya, langkah sedemikian dilakukan bagi memantapkan agenda yang telah dirancang bagi mengelakkan sebarang risiko dan potensi perpecahan dalam parti. Ini saya nak cerita tuan-tuan. Kenapa tidak berlaku pertandingan dalam 5 jawatan tertinggi PAS ini? Kita kena faham ini. Yang pertama, PAS sebenarnya telah berjaya membersihkan parti mereka. Ya, kita mengakui perkara ini. PAS telah berjaya membersihkan parti mereka daripada siapa? Kita kena faham bahawa PAS ada 2 kelompok. Okey, sewaktu bersama Pakatan Rakyat, PAS ada kelompok yang menyokong UMNO, iaitu Haji Hadi, dan yang menyokong Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat pada waktu itu, iaitu DAP dan juga Parti Keadilan, iaitu siapa? Golongan daripada Mat Sabu dan sewaktu dengannya. So berlaku perpecahan yang dahsyat pada waktu itu sehingga tertubuhnya amanah. Okey, itu yang adalah kaedah ataupun langkah pertama mereka lakukan untuk menghapuskan golongan yang anti Hadi. Pada waktu itu Hadi memang ia nak membentuk UG, Unified Government, bersama dengan UMNO. Kemudian berlaku mufakat nasional, kejatuhan kerajaan yang kedua, mereka nampak kenapa? Okey, kita kena faham dahulu. Kenapa Hadi nak bergabung dengan UMNO?
Hujung ceritanya Hadi faham setelah puluhan tahun dalam politik, dia perlukan duit. Tanpa duit dia tak akan boleh nak bergerak. Maka puluhan juta mereka perlukan daripada UMNO, dan begitulah kaedah bagaimana PAS pada waktu itu menggunakan UMNO untuk mendapatkan dana bagi pilihan raya. Setelah itu, bila kerajaan telah tumbang, yang naik yang naik adalah Bersatu. Bila naik Bersatu, mereka tahu tuan master mereka telah beralih daripada UMNO yang mana telah lemah kepada Bersatu. Pada waktu itu Hadi pun mengalihlah sokongan mereka kepada Bersatu. Tetapi ada satu golongan di dalam PAS sendiri mengatakan bahawa tak, rakan kita masih setia dengan, kita kena masih lagi setia dengan UMNO. Siapa? Antaranya adalah Takiri. Takiri yang menuduh golongan yang keluar daripada PAS membentuk amanah itu sebagai munafik haraki. Sekarang ini dia telah disingkirkan. Antara lain juga Nik Abdoh pada waktu itu yang mengatakan kita kena bersama dengan UMNO. Kita tak boleh bersama dengan Bersatu, katanya. Tetapi Hadi mengatakan tidak. Kita kena bersama dengan Bersatu. Sekali lagi, motivasinya adalah duit. Motivasinya adalah dana. Kita tahu tuan-tuan bagaimana dalam sekelip mata Perikatan Nasional terutama PAS boleh menggunakan dana yang begitu banyak. Kita tahu PAS ni bukan parti kaya. PAS tidak pernah jadi kerajaan persekutuan. PAS tidak pernah jadi kerajaan persekutuan di mana mereka memerintah sebelum ini. Tetapi apa yang berlaku adalah kita kena faham satu perkara. Bila dia jadi kerajaan negeri, dia pegang Terengganu dan Kelantan, itu dua negeri miskin. Negeri miskin yang mereka terpaksa nak kena jaga dalam keadaan mereka tak cukup duit. Okey, itu yang pertama. Bila mereka menjadi kerajaan pusat pada tahun 2020, mereka tidak melepaskan peluang. Peluang apa? Peluang untuk memastikan bahawa dana mereka tidak terlepas. So daripada cara itu, mereka beralih kiblat mereka. Daripada UMNO, mereka beralih kepada Bersatu. Sehingga kan perlawanan dengan UMNO di Johor, perlawanan dengan UMNO di Melaka, mereka bertanding melawan UMNO. Sanggup mereka menidakkan sehingga UMNO menuduh mereka kini sebagai pengkhianat. Di mana sebelum ini mereka lah yang bersama dengan UMNO, orang kata bergabung dengan UMNO untuk menentang pada waktu itu Pakatan Harapan. Setelah mereka lihat UMNO lemah, kemudian yang kuat adalah Bersatu, Hadi terus mengalih kiblatnya kepada Bersatu. Hujungnya tuan-tuan, dia adalah al-fulus wal mampus fi dunya wal akhirah. Fulus tuan-tuan, duit. Sebab itu mereka ada dana nak pergi sogok pengundi. Ada dana, wallahi nak undi ni, wallahi tuan-tuan. Tuan-tuan fikir dia orang dapat dana daripada mana? PAS tu dapat dana daripada mana? Kelantan negeri miskin, Terengganu negeri miskin, Kedah negeri miskin. Dia dapat dana daripada mana? Akhirnya tuan-tuan, kita kata dana mereka adalah daripada duit yang disakau dan duit judi. Saya tak kata PAS ambil duit judi. Saya tak kata PAS terima duit judi. Tetapi duit judi itulah yang menjadi salah satu pendana di dalam PAS. Mungkin dia terima oleh orang lain. Saya tak kata PAS terima, tapi dia menggunakan duit judi yang haram itu untuk mendanai pilihan raya mereka. Ini yang berlaku. Dan kita tak boleh menafikan hakikat bagaimana mereka boleh bertanding 100 lebih kerusi, menggunakan bendera yang lebih banyak daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang lepas. Dan akhirnya dalam pilihan raya kali ini kita dapat saksikan duit yang berkoyan-koyan, seolah-olah limitless duit dia. Dia boleh belanja sesuka hati dia dan mereka menang. Kita tahu secara hakikatnya sekurang-kurangnya mereka berbelanja 8 juta untuk iklan TikTok dan juga iklan di Facebook dan YouTube. 8 juta tuan-tuan yang kita identify yang dia orang belanja. Pakatan Harapan tak sampai 100,000. 8 juta mereka belanja. Mana datang duit tu? Kita persoalkan. Ini saya tak cerita PAS, saya cerita Perikatan Nasional secara keseluruhan. 8 juta termasuk lepas. Kita tak boleh nafikan perkara tersebut. Jadi, bila 5 tertinggi ini tidak bertanding, dia bukan satu benda yang pelik. Kenapa tak bertanding? Dia orang tahu siapa yang cuba lawan presiden, timbalan presiden, naik presiden, most likely dia akan selepas ini dia akan disingkirkan. Dia akan dikeluarkan. Dan mereka tahu kalau mereka dikeluarkan, dia orang tak boleh pergi ke mana. Sebab dia orang yang kuat maki Pakatan Harapan, kuat maki DAP, kuat maki UMNO. Dia orang tahu dia tak boleh pergi mana. Karier politik dia akan tamat.
Dan bukan setakat dia kuat maki tuan-tuan, dia kuat fitnah.